Assalamualaikum dan selamat petang Doktor. Nama saya Muhammad Saifullah bin Abdul Rauf daripada kumpulan E. Kumpulan kami telah memilih tajuk untuk assignment tugasan berkumpulan iaitu Cukai Pendapatan Individu di Singapura. Okey, kita pergi kepada pengenalan ya Doktor. Ekonomi negara memainkan peranan yang penting dalam menentukan hala tuju taraf hidup rakyatnya serta kemajuan dan pemodenan negara itu sendiri. Semakin baik ekonomi sesebuah negara, semakin maju dan stabillah negara serta rakyatnya. Terdapat beberapa faktor bagaimana menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang mampan sesebuah negara, iaitu pelaburan daripada pelabur dalam maupun pelabur luar negara, penggunaan hasil kerajaan, pembelanjaan kerajaan dari aspek perbelanjaan, pengurusan dan pembangunan serta hasil import, ekspor barangan. Faktor utama yang memainkan peranan yang paling penting dalam ekonomi negara ialah hasil perolehan cukai negara. Menurut Kamus Dalam Bahasa edisi keempat tahun 2005, cukai didefinisikan sebagai barang yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang-orang perseorangan, iaitu perbadanan, syarikat, barang-barang dan lain-lain untuk pembelanjaan negara. Cukai tidak hanya terhad kepada satu jenis cukai sahaja. Contohnya yang dilaksanakan adalah cukai pendapatan, cukai jualan, cukai pintu, cukai tanah dan cukai maafkan saya Doktor. Itu saja. Singapura merupakan negara dengan ekonomi keempat terbesar di dunia. Pada tahun 1947, Ordinans Cukai Pendapatan telah digubal dan Singapura memainkan peranan yang penting terhadap pengenalan cukai tersebut. Pada November 1948, penilaian sebenar cukai telah dimulakan di negara Singapura. Pada tahun pertama, sebanyak kira-kira 40,000 penyata cukai individu serta 1,000 penyata korporat telah diterima di Singapura. Pada tahun 1960, Jabatan Hasil Dalam Negeri telah ditubuhkan setelah banyak cukai yang diuruskan dan dikutip oleh agensi berlainan telah digabungkan bersama. Selepas itu, Singapura berjaya mencapai kemerdekaan pada 9 Ogos 1965. Sebuah perubahan yang besar telah berlaku dalam Akta Percukaian Pendapatan. Akta tersebut kemudiannya telah berkuasa bermula 1 Januari 1966. Pada 1 September 1992, sebuah lembaga telah ditubuhkan, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri Singapura atau Inland Revenue Authority of Singapore, iaitu IRAS. Okey, setelah IRAS menjadi badan untuk mengutip hasil cukai utama kerajaan Singapura, mereka telah mewujudkan beberapa jenis cukai, iaitu cukai pendapatan, cukai barang, cukai perkhidmatan GST, cukai harta, cukai bagi hartanah dan cukai kasino. Okey Doktor, saya akan sambung kepada rakan saya seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Muhammad Syafiq bin Kamsani, metrik nombor S282968. Saya akan sambung berpertangan daripada rakan tugas saya. Okey, masuk pada analisis cukai. Antara sebab-sebab yang boleh dikenakan cukai adalah pendapatan, penggunaan, perbelanjaan, kekayaan dan perniagaan. Terdapat dua jenis cukai yang dikenakan kepada setiap individu, itu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung termasuk cukai pendapatan, cukai tanah dan duty stamp. Cukai yang tidak langsung pula hasil kutipan daripada import dan ekspor serta cukai jualan. Tujuan cukai utama adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan negara. Cukai yang dikutip telah dijadikan sumber utama bagi menampung pembiayaan kerajaan sesebuah negara. Contoh kegunaan hasil cukai adalah dengan membina sekolah-sekolah kerajaan agar pelajar dapat menuntut pelajaran secara percuma. Selain itu, kerajaan mampu membina jalan raya yang dapat menghubungkan antara kawasan pedalaman dan kawasan bandar. Di Singapura, mereka mempunyai beberapa matlamat dalam dasar cukai Singapura, iaitu kerajaan Singapura perlu mewujudkan sesebuah sistem cukai yang telus dan dipercayai. Kerajaan Singapura perlu
mengelakkan pertumbuhan ekonomi yang baik serta berkualiti tinggi. Klasifikasi cukai, terdapat 3 jenis klasifikasi cukai di Singapura. 1. Teknik cukai. Kadar cukai pendapatan individu yang dikenakan bergantung kepada status permasturi individu tersebut. Individu yang memegang status warga negara Singapura atau pemastautin tetap Singapura akan dikenakan cukai. Ianya adalah untuk cukai tahunan taksiran bagi mereka yang menetap di Singapura. Asas cukai dibahagikan kepada 5, iaitu pendapatan, pembelanjaan, penggunaan, kekayaan dan perniagaan. Struktur kadar cukai. Individu berpendapatan tinggi perlu membayar cukai dengan kadar yang tinggi dan juga sebaliknya. Kadar cukai pendapatan individu di Singapura ialah 0% sehingga 22%. Kadar cukai tersebut dikenakan kepada penduduk yang menetap di Singapura, manakala penduduk dalam kategori bukan pemastautin dikenakan cukai sebanyak 5% sehingga 22%. Berikut adalah cukai pendapatan individu negara Singapura. 1. Kadar cukai yang dikenakan ialah 0 sehingga 22%, tidak melebihi jumlah 320,000. Tidak mendapat sebarang keuntungan daripada harta pusaka seseorang individu. 3. Cukainya dikenakan terhadap hasil pendapatan yang diperoleh di Singapura. 3. Cukai yang dikenakan mempunyai peraturan yang berbeza mengikut kepada kediaman seseorang individu di negara tersebut. Pengiraan cukai dilakukan pada setiap 15 April setiap tahun. Okey, saya sambung kepada rakan tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Muhammad Azrul Amin Rashid bin Muhammad Rasli. Nombor matrik 282955. Pelajar kumpulan E daripada Kota Baru. Dan saya ingin menyambung tugasan daripada rakan kumpulan saya, iaitu kadar cukai. Kadar cukai pendapatan individu di Singapura ialah 0% hingga 22%. Kadar cukai tersebut dikenakan kepada penduduk yang menetap di Singapura, manakala penduduk dalam kategori bukan pemastautin dikena cukai sebanyak 15% sehingga 22%. Individu yang berpendapatan sebanyak $22,000 dan lebih wajib membayar cukai pendapatan individu. Kadar cukai pendapatan individu juga berdasarkan status pemastautin mereka. Kadar cukai pendapatan individu juga berdasarkan status pemastautin mereka. Seseorang individu akan dianggap sebagai pemastautin cukai untuk tahun taksiran tertentu jika mereka, iaitu warga negara Singapura atau penduduk tetap Singapura yang menetap di Singapura. 2. Warga asing yang telah tinggal atau bekerja di Singapura sekurang-kurangnya 183 hari dalam tahun kalender sebelumnya dan tempoh 3 tahun berturut-turut. Ketiga, warga asing yang telah bekerja di Singapura untuk tempoh berterusan selama 2 tahun dan jumlah tempoh tinggal sekurang-kurangnya 183 hari, tidak termasuk
pengarah syarikat, penghibur, rawatan ataupun profesional. Sekiranya seseorang individu itu tidak memenuhi syarat yang dinyatakan di atas, maka mereka akan dianggap sebagai bukan pemostatin Singapura dan tidak akan dikenakan sebarang cukai. Sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Fauzan bin alias penombor matrik 282969. Di sini saya akan meneruskan pembentangan kami pada hari ini. Prinsip percukaian. Yang pertama, jumlah pendapatan Singapura adalah sebanyak 69 bilion pada tahun 2017. Yang kedua, mereka mendapati sumber utama pendapatan mereka adalah melalui pembayaran cukai pendapatan individu. Yang ketiga, beberapa industri utama di Singapura ialah elektronik, bahan kimia, sains perubatan, logistik dan kejuruteraan pengangkutan. Seterusnya ialah kesan cukai. Ia sangat penting sebagai sumber pendapatan negara. Pihak kerajaan dapat membuat penambahbaikan dan mencipta kemajuan terhadap negara itu sendiri. Jadi, rakyat juga akan dapat merasai kemudahan tersebut. Hasil kutipan cukai dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan sektor kerajaan. Hal ini kerana wang yang digunakan untuk membayar gaji pekerja kerajaan datangnya daripada hasil kutipan cukai. Seterusnya, segelintir rakyat merasakan bahawa cukai merupakan beban buat mereka kerana kadarnya yang tinggi. Disebabkan itu, pihak kerajaan perlu meneliti semula kadar cukai yang peribadi yang telah ditetapkan agar ianya tidak membebankan rakyat. Namun begitu, sekiranya kadar cukai dikurangkan, maka hasil pendapatan negara juga akan berkurangan. Kesimpulannya, cukai amat penting dalam usaha untuk mengukuhkan ekonomi sesebuah negara. Ianya telah wujud berkurun lama sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Ini membuktikan bahawa sistem cukai itu sendiri dibenarkan dalam ajaran agama Islam selagi ianya tidak membebankan dan memudaratkan pembayaran cukai. Tambahan pula, agensi yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan hasil cukai sewajarnya menjalankan amanah tersebut dengan telus supaya hasil pendapatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada negara, pembayar cukai serta rakyat yang lain. Sekian saja pembentangan kami pada hari ini. Terima kasih.